Pertama, akidah yang jelas dan sahih serta pelaksanaan syariat yang tepat. Ini akidah itu. Kedua, menguasai ilmu dan kepahaman Islam. Menguasai ilmu dan kepahaman Islam. Dan tentunya ada dua. Pertama, akidah. Jangan kita ambil akidah ni, ambillah akidah yang sahih. Ambilkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita ni akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, dengan akidah Syiah lah. Akidah Syiah ni betul, ya. Ulama begitu dia ni bukan Islam. Ya. Kemudian menguasai ilmu dan kepahaman Islam. Ya, menguasai ilmu. Kalau boleh tuan kuasai ilmu. Ya, ilmu dan kepahaman Islam yang jelas. Ya, jangan kita ikut kita bukan taklid Allah. Kena ada ilmu juga. Itu nak mengujikan penyucian ilmu juga. Kadang-kadang ambil ilmu tarekat kita tak tentu ada, ya, jaga. Yang ketiga, tunaikan salat fardu 5 waktu. Suci jiwa kita ni tuan, hadirkan diri di masjid untuk salat fardu 5 waktu. Ya, pergi ke mana betul kita jaga sembahyang 5 waktu. Sembahyang pula di awal waktu. Ya, menguasai ilmu sembahyang, ilmu salat, ilmu tentang wudu, ilmu tentang tayammum, ya, syarat-syarat sah sembahyang, perkara yang boleh membatalkan sembahyang, itu semua tu tentu kena belajar lah. Bagi mahir, kita nak pergi ke Mekah, kena mahir bab-bab tu lah. Tunai salat 5 waktu, fardu 5, ya, sunat fardu 5 waktu. Tuan-tuan, bila dah kita boleh tunai 5 waktu ni tuan-tuan, cantik dah. Kita cantik dah, boleh jaga sembahyang. Ya, kemudian dah kita boleh jaga tuan-tuan. Ya, suami dah boleh jaga isteri dah tuan-tuan, isteri pula sembahyang, anak-anak pula. Ya, habis anak-anak pula tuan-tuan, adik-adik kita. Ini tuan-tuan tu lah kita. Ya, nak jaga sembahyang 5 waktu. Yang keempat, amalkan tuntutan sunat. Yang saya bagi tip ke tuan-tuan ni, 2 jam sebelum subuh. 2 jam sebelum subuh bangun. Apa nama? Qiyamul lail. Salat sunat taubat. Sedekah. Itu sunat-sunat tuan-tuan. Yang qiyamul lail ni dia pecah lagi. Yang saya bagi tahu. Sunat taubat, sunat tahajud, sunat hajat. Ya. Witir lah sekali. Last. Itu salat-salat ni tuan ya, yang 2 jam sebelum. Sedekah, harta, tenaga, di samping sunat juga. Yang kena pergi buat yang ini penting kita. Nak pergi ke Mekah pun tak ada masalah. Orang minta pergi sikit ke jangan, kan, syariah, tak ada masalah. Boleh keluar ke masjid, boleh sedekah tuan-tuan. Ya. Ini fatwa yang saya nak bagi tuan-tuan ni. Nak dapat haji mabrur tuan-tuan. Nak dapat haji mabrur, banyakkan istighfar dan sedekah. Banyakkan istighfar dan sedekah. Kemudian berdoa. Allahumma hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa amalan salihan maqbul. Nanti kita akan jumpa kita doa. Ya, ya Allah bagikanlah haji yang mabrur. Allahumma hajjan mabruran. Banyakkan berdoa dan berzikir. Tuan-tuan ya, berdoa dan berzikir. Ini semua ni pencucian hati. Cuci hati. Maknanya tuan-tuan nak pergi ke Mekah ni nak mengaji adab. Adab ni adab nak mencuci hati.
Sebab haji ni tuan-tuan dia duduk yang kelima sekali. Last sekali. Yang semua ni tuan-tuan duduk semua ada di dalam haji. Ya, amalan-amalan duduk dalam haji. Terimpun di situ tuan-tuan. Bukan amalan hati saja, bukan amalan suci hati saja, amalan maliyah, amalan lain. Ya, banyakkan berdoa dan berzikir. Berzikir itu kan istighfar namanya. Itu saya bagi tahu istighfar. Ya, banyakkan istighfar. Kemudian memperbanyakkan amal kebajikan. Amal kebajikan lain kena banyak. Kena minta oleh tentang masjid juga. Kan, majlis buka puasa di masjid. Ya. Bermajlis buka puasa di masjid katakan Allah. Kita pernah minta juga tuan. Jangan kita tak minta langsung. Hal masyarakat, hal diri kita, hal keluarga, hal jiran, masyarakat. Ya, masyarakat buat apa semua kita kena tahu. Bahawa kita keterbilan ya terlibat kita ni dalam masyarakat. Penyucian jiwa, ya, kena ambil tahu tuan-tuan tentang perbanyakkan amal kebajikan, ya, amal kebajikan. Bukan sekadar kita saja, tuan-tuan. Ya, tolong jiran, pun amal kebajikan. Jiran makan, kata makan, kata kena tengok juga, bukan. Ya. Kemudian banyakkan membaca Al-Quran. Al-Quran ni kena wajibah tuan-tuan. Kalau tambah macam saya ni tuan-tuan, kena hari-hari mulut ni tuan-tuan. Kena baca Quran ni. Quran ni hari-hari. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Ya. Tadi bukan subuh, kuliah Quran, tajwid tuan-tuan, kuliah tajwid. Ya, mengajar tajwid. Keluar hukum satu tuan-tuan. Walai hukum tajwid. Hari-hari saya ni tu hari-hari pimpin orang baca Quran hari-hari. Lepas sembahyang subuh 2 muka setengah. Lepas sembahyang subuh 2 muka setengah. Kecuali hari Sabtu, hari Ahad. Saya ada ceramah ada. Hari Sabtu, pagi Sabtu ada ceramah. Ya. Pagi Sabtu baru ni kuliah Sirah Nabawiyah. Sirah Sirah Nabi, ya, Quran, haji. Kemudian ada kursus jenazah, mengajar kursus jenazah pula tu. Mengajar orang mandi pula. Bagi mandi orang. Kalau tak ada mandi, saya lah nak mandi juga. Mandi orang. Ya. Baik. Banyakkan membaca Al-Quran Al-Karim. Iqra'ul Quran. Nabi kita. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an lahu li ashabi. Bacalah Al-Quran, nescaya Quran akan datang kepada kamu sebagai syafaat. Quran akan bagi syafaat kepada kita. Ini tentuan syafaat. Yang kelima, elakkan gurau senda yang melampau-lampau tuan-tuan. Percakapan yang sia-sia. Ini juga ditentukan. Ya, sengah kalau ni sengah. Nabi kata faqul khairan aw yasmut. Cakap yang baik saja ataupun dia diam. Ya, cakap yang baik saja ataupun diam. Ini tentuan supaya mencari orang lain. Dia minta bimbingan bersengah. Ya. Sengah. Ada satu contoh ni. Orang hamba Allah sepupu saya tuan. Meninggal sesuatu dia ni tak cakap apa. Sakit hati orang pun tak pernah. Ya, tak pernah sakit hati orang. Benda ni tuan, orang ni Nabi iktiraf sebagai ahli syurga. Nabi iktiraf sebagai ahli syurga. Ya, kan pernah dalam satu ketika tuan, Nabi duduk dalam majlis muhadharah sahabat-sahabat. Lalu dia tanya sahabat, wahai sahabat-sahabat,
Hamba nak tahu saat ini ada seorang yang akan masuk, dia ni adalah ahli syurga, ahli jannah. Sahabat tunggu tuan-tuan, masuklah seorang sahabat. Lepas tu Nabi kena inilah, yang orang ni lah orang ahli syurga. Ahli syurga. Sahabat ni dia dengki. Dengki macam mana tuan? Ya. Yang diutara sahabat tadi ni, orang apa amalan, dia nak tahu apa dia amalan. Orang sahabat Nabi yang diberi jaminan oleh Nabi, dia ada sebagai ahli syurga. Ada seorang sahabat yang ikut sahabat yang kata ahli syurga tu, sampai ya dia nak tumpang tidur, nak tengok amalan apa yang Nabi kata dia ni adalah ahli syurga. Tidur malam tu tengok tak bangkit juga, tahajud pun tak bangkit, apa pun tak bangkit. Nabi sahkan dia ni ahli syurga. Malam kedua pun sama juga, malam ketiga pun sama. Last dia tanya, aku tengok mana ni? Apa-apa amalan aku tak ada. Tapi Nabi beri jaminan kamu adalah ahli syurga. Ya, kamu adalah ahli syurga. Lalu dia buat sahabat yang beri jaminan tadi. Dia kata, aku ni tak ada amalan aku. Aku hanya satu dia. Aku tak suka sakit hati orang. Tak sakit hati orang, tak pernah cakap menyentuh perasaan orang. Maka aku diberi jaminan oleh Nabi sebagai ahli syurga. Boleh buat ya? Tak pernah dengki dengan orang, tak pernah sakit hati orang, tak pernah hasad ke orang. Ya, amalan tu ya boleh menyebabkan Nabi kata dia ni ahli syurga. Itu dia. Ya. Tuan-tuan, elakkan gurau senda yang melampau dan percakapan yang sia-sia. Kemudian contoh sifat itu. Jadi ini tuan-tuan tergolong dalam sifat ya yang kita ngaji ni semua ni tuan-tuan. Taubat nasuha, ingati Allah, amanah, sabar, syukur, ikhlas, ridha, rajin, pemurah, semua itu kan sifat dipanggil sifat mahmudah. Ya, mahmudah. Yang ini kalau ada sifat ni kan boleh masuk syurga. Boleh masuk syurga. Ya. Dan dikenali juga kepada sifat yang dipanggil sifat muttaqi. Ya. Disebut pada perkataan muttaqi. 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 Lawan kepada sifat muttaqi, fasiqi. Fasiqi. Ya, muttaqi. Muttaqi ni ya. Apa makna muttaqi? Muttaqi ni orang yang masuk syurga, kan? Mesti ada sifat muttaqi. Allah gambarkan dalam Al-Quran, orang yang nak masuk syurga mesti ada sifat muttaqi. Inilah sifat muttaqi yang kita nak kaji. Sifat terpuji. Pertama, orang yang sentiasa taubat, taubatan nasuha. Ya, taubat nasuha. Taubat nasuha ni dia ada syarat-syarat. Taubat bukan taubat. Taubat taubatan nasuha. Tinggal amalan buat dosa. Ya, kalau orang tu sentiasa berkekalan dalam dosa, dia panggil fasik. Fasiki, orang yang buat dosa.
Muttaqi, orang yang sentiasa berada dalam ta'at, itu dia panggil muttaqi. Muttaqi ni anak kunci dalam masuk syurga, itu dia panggil muttaqi. Kita nak masuk syurga kena ada sifat taqwa. Ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Ya, innal lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya berjaya adalah orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dari sifat takwa ni terkandung dalam sifat takwa ni kita dengar. Taubat, ingati Allah, amanah itu, sabar. Amal duduk ni semua ni tuan-tuan duduk dalam haji pula. Baru tuan-tuan sembahyang nak hasil sifat takwa. Puasa nak dapat sifat takwa. La'allakum tattaqun, takwa. Zakat nak dapat sifat takwa. Haji pun sama juga nak dapat sifat takwa. Sebab tu Allah Taala kata, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Nak pergi ke Mekah, bekalan kita adalah takwa. Ya, bekalan kita adalah takwa. Itu dia. Ni semua ni tuan-tuan boleh kupas lagi tu. Nak kupas lambat nak masuk juga. Kita dah tertinggal yang tuan-tuan ni. Kemudian rajin tuan-tuan. Tak boleh malas. Rajin pergi masjid, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin qiyamul lail. Ya, kena rajin. Itu dia panggil rajin, tuan. Pemurah, bukan. Ada pemurah, bukan. Orang yang pemurah itu, bukan. Ya, pemurah, rajin bersedekah. Ya, itu pemurah. Jadi tuan-tuan, nak mengaji sifat haji ni, nak dapat haji yang mabrur adalah nak jadi orang yang pemurah. Susah. Ya, sebagaimana amalan Abu Bakar Siddiq tuan. Orang yang sentiasa bersedekah. Yang jadi orang yang bersedekah. Ya. Kemudian sifat terpuji lagi, berjimat cermat. Bukan berdekut, jimat, berjimat cermat. Ya, dah berjimat cermat lagi. Kan? Bertimbang rasa. Timbang rasa itu kena ada dalam haji. Ya, kalau duduk dalam satu bilik saya kata tu tuan-tuan. Ya, kena timbang rasa, seorang nak ikon, seorang tak ikon. Aku juga. Yang muda kena bertolak ansur. Timbang rasa ni tolak ansur. Jangan kita berkelahi dalam tu. Muda adalah jangan bertegang lidah. Ya. Penyayang. Ya, penyayang, kena ada sifat penyayang. Tolong-tolong, semua yang kita pergi dituntut semua tentang Allah. Ya, tentang Allah pun. Bagi semua tu tolong. Ya, kalau boleh tolong. Kalau boleh tolong, tolong. Menepati janji pun duduk dalam haji. Bertanggungjawab pun duduk dalam haji. Ini boleh kupas lagi tuan. Ya, oleh kerana tak ada masalah juga. Jihad, berdikari. Jihad ni tuan, berjuang jihad ni bersungguh-sungguh. Haji sungguh-sungguh. Jihad ni tuan, lawan hawa nafsu kita. Kalau duduk di hotel, pergi masjid tuan. Pergi masjid, baik, elok. Ya. Duduk di hotel demam, pergi masjid sihat. Pergi masjid. Ya. Orang tentu kadang-kadang duduk di
Di hotel, duduk dalam bilik, demam. Oh, pergi masjid, hilang. Ya. Ini tuan-tuan. Istiqamah. Amalan kita istiqamah. Itu kena tetap. Ada kena ada. Ini amalan-amalan yang terpuji. Sentiasa bercakap benar. Jangan menipu orang. Sentiasa jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Lemah lembut juga. Ya, lemah lembut. Tangan yang kena keras, lemah lembut lah juga. Ya. Ni tuan-tuan, ni semua ni sifat terpuji. Baik. Lawan pada sifat terpuji, sifat tercela. Mazmumah. Ini tuan-tuan, ini yang tak mahu kita dapat. Lalu sangat tuan-tuan lemah haji ni buat macam-macam. Padahal dah ngaji dah khusus dah, tapi masih lagi mengekalkan ya sifat-sifat tercela. Lupa ke Allah, lupa ke Nabi, tak baca selawat kepada Nabi, mencaci sahabat-sahabat, kawan-kawan, caci orang haji, caci orang haji ini. Ya, terlalu cintakan dunia. Cinta dunia, cinta dunia ni tentu orang yang cinta dunia ni Nabi Allah bagi tahu kepada orang yang cinta dunia takut mati. Cinta dunia sayang ke harta, sayang nak tinggal bilik, nak pergi masjid pun sayang. Ya, takut orang curi barang dia. Ini terlalu cinta dunia. Penting diri sendiri. Ini tuan-tuan. Semua ni sifat-sifat yang tercela yang dibuat dikaji juga. Pemarah, lukir anak Allah yang itu. Ini kena sabar. Sebab tu dituntut pergi haji ni dua sifat kita saja tuan-tuan. Ya, yang perlu kita elak. Tuan-tuan, pertama marah. Yang perlu ada sabar. Sebab tu dalam keputusan amalan haji kita ni tentu last sekali ditulis itu sabar, sabar. Sabar. Last sekali. Yang ni kita nak ngaji ni. Ngaji sabar. Last sekali kita tak sabar. Bila tak sabar itulah tuan-tuan. Ya. Lu angkat tangan ni, lu asal betul ya. Jaga orang tak bagi. Ya. Termomo dia bagi kau. Ya, itu yang bertumbuh. Tumbuh orang, tumbuh polis. Ya, saya bawa satu jemaah tuan-tuan. Tumbuh polis. Tumbuh polis. Penampak polis ni. Oh, dia kembali. Bagi wajib. Ya, sebab dia dah kena penampak 5 jari dekat depan tuan, 5 jari. Maksudnya apa? Tak sempat lagi tuan. Ya, tak sempat sebenarnya. Kawan dah. Saya pergi belah tuan. Haji tuan, ini haji. Balik daripada Mina. Ini tuan. Duduk tempat Mina Allah ni. Ya. Dah balik syaitan. Akhirnya sifat syaitan termasuk dalam. Ya. Kita nak balik sifat, nak buang. Nak balik syaitan, iblis. Iblis menggoda kita tuan. Iblis menggoda Nabi Allah Ibrahim di Mina. Wahai Ibrahim, apa lama nak buat menjalankan perintah Allah nak sembelih anak? Kamu digila nak sembelih anak? Tuan-tuan, iblis. Padahal yang itu adalah perintah Allah. Perintah Allah. Kita pergi sana tu nak balik iblis, nak balik simbolik, nak balik. Nak balik ambil daripada amalan Nabi Allah Ibrahim nak balik iblis. 7 biji. Kadang-kadang tak sabar balik tuan-tuan. Habislah batu ni, habis kasut tadi lagi. Ya. Itu tak sampai tuan-tuan. Kadang-kadang gemar ambil batu sahih tuan. Kalau kena kepala orang tu tuan. Ya. Batu
asal-asal balik iblis. Akhirnya iblis masuk dalam badan dia. Ya, dia jadi marah. Semua orang nak marah. Balik daripada bila semua nak marah. Dia nampak kepala Arab tentang kecil besar. Lapu saja. Ya. Ya, dia nampak kepala Arab tu. Sebab tu tuan-tuan ambil tu air mineral water ni. Air mineral water ni boleh balik kepala kena bas. Suami isteri tuan-tuan. Saya bawa tuan-tuan tahun 2012. Ni. Dia ambil air tu di balik. Arab tu dia. Ya. Akhirnya tuan-tuan nak turun ditekan lagi kepala Arab. Kita sudah. Ya. Kita tinggal. Kalau kita ingat Allah Ta'ala, kita tinggal. Bertakwalah kepada Allah. Sebab tu ilmu ni tuan-tuan, ilmu ni jangan marah. Sabar. Sampai mana tahap sabar? Dah tak sampai, geram. Ya. Geram. Kadang-kadang geram kat suami. Suami pula pergi tolong bini orang. Bini tu ada tak nak tolong bini, pergi tolong bini orang. Isteri tu geram. Jaga. Akhirnya kita akhirnya kita meletup di mana? Mina. Arafah boleh tahan lagi, sabar. Ya, Muzdalifah sabar lagi, tuan-tuan. Itu pun nak letup lah. Sampai Mina sampai nak cerai ibadat. Ya, ini pukulan haji kata. Tapi bukan nak takut-takut kata. Tapi nak bagi tahu kata ilmu ni kena amal. Jangan marah, kena sabar. Sabar. Keputusan haji ni last sekali kena sabar. Nak tawaf kena sabar. Nak ambil wudu kena sabar. Dan kita ambil wudu batal. Ya. Orang duduk maki celaka. Duduk maki. Itu amalan kita. Orang haji kita. Mulut dijaga kita. Ya, kita duduk marah. Belas sekali. Duduk depan Baitullah. Istighfar tadi. Banyak kali istighfar. Sebab tu saya suruh istighfar. Banyakkan istighfar 1000 kali. 1000 kali juga. Kalau boleh buat 1000 kali. Astaghfirullah. Tengok balik amalan-amalan apa kita buat tadi. Kita maki orang, marah orang. Semua tu dah dapat haji Marlboro. Menempah haji Marlboro. Tolak orang, tawaf 1000 orang. Semua tu haji Marlboro. Kalau marah, ya, buat saja sifat. Menipu, mencela, mengumpat, ya, kedekut, pengotor, hasad dengki ke orang, khianat, perbuatan dan perkataan lara, sia-sia, itu semua tu bakal nak mendapat haji Marlboro. Pokok Marlboro. Ya. Buruk sangka ni lalu lagi banyak benda. Buruk sangka ke orang. Sangka suami dia cakap dengan orang perempuan lain. Dia kata suami dia nak nikah lain. Bukan kan. Dia main satu perasaan tuan. Ya. Satu contoh saya. Masa saya pergi tahun 97 betul. Cerita lama betul. Ya. 97. Waktu tu saya pergi dengan student, dengan kawan-kawan pelajar daripada Jordan di Mekah. Sampai di Mekah, kak saya dengan abang saya.
datang dengan tabung haji. Masa tu tuan-tuan, ya, duduk jauh. Masa tu boleh berulang ke Mekah, Mina Mekah. Saya ni tuan-tuan ada kakak saya ni, saya nak tolonglah dia. Bila kita nak tolong dia ada suami. Suami dia ni tuan-tuan, dia cemburu dengan saya. Dia cemburu. Cemburu macam mana? Cemburu bukan cemburu saya bawa kak saya tu, dia cemburu. Dia tak pergi bawa, dia ada bawa. Ya, dia datang saja, dia tengok saya, dia lari. Dia tengok saya, dia lari. Last sekali dah saya nak balik, baru dia datang minta maaf. Dia kata, ya, aku tengok muka aku tak boleh tengok. Tengok, kira nak maaf. Tengok, kira nak maaf. Ini tentu satu perasaan. Ya, ini tentu satu perasaan. Itu haji itu ujian Allah. Itulah ujian Allah. Tengok kita, dia balik. Tinggal sendiri dia. Last sekali dia cerita dia dapat perasaan tu. Tahun tu diuji dengan saya diuji. Abang ipar saya tengok muka saya nak maaf, tengok muka saya nak maaf, dia lari. Saya pun pelik, dia tengok dia lari. Dia mama pun tak tahu, cemburu pun tak tahu. Ya, kita kalau boleh nak jaga dia sendiri, nak jaga dia kak kita dia abang ipar nak jaga sekali. Ini tuan-tuan. Ya, itu tuan-tuan. Perasaan. Sebab tu tuan-tuan kalau diuji ujian kita kena kembali kepada Allah. Ya. Cukup terang tuan-tuan ya. Jadi sifat yang tercela tuan-tuan. Menjauhi amalan syirik. Ini tuan-tuan kena jauhi amalan syirik. Dalam haji ni kan ada orang kesempatan ambil kelambu Kaabah, digunting untuk nak laris jualan, menganggap dia ni satu keberkatan. Kan? Dan ni tak digunting lah, orang Arab dia lipat, bukan lipat kelambu Kaabah dia buatkan. Siapa bukan lebih. Dulu ni dia lepas ni orang digunting. Ya, ambil kelambu Kaabah digunting. Dah tak digunting, orang dia lipat tinggi pula tu. Ya. Siapa pun tak digunting. Yang kedua, kain putih sebagai alat salat dibawa balik untuk dijadikan kain kapan untuk meringankan siksa kubur. Ini banyak orang buat kan. Orang India banyak boleh buat. Dia beli kain putih ni satu kodi dalam sejarah. Dia lipat-lipat. Dia berselam, dia bawa balik di Mekah, diselam dengan air Zamzam, basuh air Zamzam, bawa balik. Nak jadi kain kapan untuk meringankan siksa kubur. Ini adalah betul. Ini khurafat, pahaman khurafat syirik. Kerak nasi di Mina, ini kerak nasi Mina. Mengambil kerak nasi di Mina lalu dikeringkan, kemudian dibawa balik ke tanah air untuk jadikan pelaris perniagaan. Ini pun ada harga. Ya. Kalau nak doa ya lah. Nak laris. Ini doa mikah ni buat pahaman khurafat pula tuan. Ya. Beluk tiang jin di Masjidil Haram. Mana tiang jin tu saya tak tahu. Ya. Tiang jin kat mana pun tak tahu. Lalu ni tiang ni teruntuh habis buat masjid baru. Kalau tuan-tuan pergi kat ni tuan-tuan. Ya, masjid pintu pintu satu tuan-tuan, Babul Abdul Aziz tu dia runtuh lah. Runtuh pula di bawah ni. Ya, runtuh. Dia besar lagi. Masjid Haram besar. Tiang jin melanjutkan umur dan meminta kaya. Ini banyak tuan-tuan yang orang balik pergi kadang-kadang dia cari toyol. Ada dapat toyol, bawa balik di Mekah. Jin banyak di Mekah ni jin. Ya. Sebab tuan-tuan ni tu jin. Dulu ni ada masjid jin dah tak ada. Masjid jin dia runtuh lagi. Ya, sebelah Syamiyah. Masjid jin ni memang ada dan tuan. Karena Rasulullah balik dari Taif tu dakwah jin.
Itu cerita dalam surah Al-Jin, tuan-tuan. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba. Itu dalam surah Al-Jin. Ya. Tapi jin kita tak ada kawan. Mereka ni suka menipu. Memang disebut di dalam Al-Quran, orang jin suka menipu kita. Kita diminta tolong, dia tipu kita. Ya. Akhirnya kita belajar pelai. Bergantung di kerana Kaabah, memohon hajat di Kaabah bukannya kepada Allah. Minta kepada Allah tuan. Meletakkan duit di bawah kelambu Kaabah supaya tawaf duit tersebut diambil balik untuk jadikan ibu duit selepas sebagai pelari. Nak doa-doa ialah tuan, nak pelari kamu jangan lupa benar-benar berapa jadi tuan ya. Menjauhi amalan syirik lagi tuan. Ni kalau di tanah suci, ketika berangkat ke tanah suci ditulis kertas kalimah syahadat. Ditulis la ilaha illallah. Potong dua. La ilaha illallah ni ditinggal. Tinggal di Malaysia, Muhammad Rasulullah ditinggal. Tinggal la ilaha illallah pada keluarga dan Muhammad Rasulullah dibawa ke tanah suci. Untuk apa ni? Dia kata supaya jemaah tidak meninggal di dunia di tanah suci. Itu kan ni ada pemahaman itu kan. Ya, bawa kalimah la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah tinggal di keluarga Muhammad Rasulullah. Itu pahaman, itu pahaman karut di pengikut. Rapat. Memakai tangkal dan azimat untuk menjauhi bala dan mengharapkan selamat. Ini jangan kita pakai tangkal ada kita. Gantung pakai gelang. Ya. Lelaki dan orang lelaki pakai gelang. Gelang untuk apa ni? Untuk jaga diri kita. Jangan lupa rapat dengan juga. Kita ni harap gantung dengan Allah. Pergi haji ni tuan-tuan, dia ajar kita ni bergantung dengan Allah, bukan bergantung dengan manusia. Walaupun ada kawan, bergantung dengan Allah, jangan bergantung dengan manusia. Sakit, demam, apa pun bergantung dengan Allah. Ya Allah sihatkan aku. Itu sihat. Itu sudut sihat itu bergantung dengan Allah. Bacakan dikit saya ajar Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu hasbunallah tawakal. Kan saya dapat ditentukan daripada tukang masak Mekah tuan. Tukang masak yang masak ni Mekah. Satu hari saya pergi tanya tukang masak. Ya, tuan haji ni boleh masak, datang ke Mekah tiap-tiap tahun boleh masak orang haji. Tak takut kau semaya makan untuk masak nasi, untuk masak apa ni, senak orang kan? Ya. Apa amalan Pak Haji ni? Saya minta pada satu hari tuan dia beritahu, saya tak ada amalan apa Ustaz. Saya ada amalan satu saja saya amal. Ada orang buat amalan itu. Ya. Ketika saya nak masak ni saya baca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nak masak banyak-banyak. You masak betul-betul Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, masak ya tuan. Hasbunallah, masak dan nak bagi ya, nak bagi sedap suami sayang kat kita ni tuan. Ya, tak senang. Ya, baca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, bagi hati suami terpaut dia. Masak kami sedap lagi. Ya, suami pun pujilah, dah masak pun. Ya. Tuan-tuan, memanggil bomoh untuk menolak bala di rumah ni tuan-tuan. Tolak bala juga kita percaya bomoh untuk melakukan perjalanan bawa air bomoh ni tuan-tuan yang menurut jangan.
ya. Tambah turun pakai jin lagi tuan-tuan. Janganlah. Ya, ini bomoh pun tak boleh dalam Islam. Arraf wal kahin, tuan-tuan. Arraf, ya, yang kiri jari, ya, kiri. Ini tak lama ni jadi penakuri dia tak. Ya, tangan ini tak lama jadi menteri ni. Dia pembohong, wah, tuan-tuan tengok tangan kita kiri, tengok. Ya, itu tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan. Bomoh ni punya power, tuan-tuan. Bomoh, karut je, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ya, tapi kalau tuan-tuan percaya orang buat kita tu bomoh, tuan-tuan bomoh ada satu kitab, tuan-tuan tak boleh percaya, tuan-tuan ya. Sebab Nabi bagi nasihat banyak tentang bomoh ni. Arraf wal kahin, tentang yang disebut oleh Nabi. Kemudian yang ke-10 sijil, mendapat sijil. Buat haji dia kira nak dapat sijil daripada Syekh di Mekah yang mengesahkan hajinya dan menukar nama dan jangan tegal. Kita buat lagi lah tak nak tegal. Buat nak dapatkan yang wajib. Ada lagi juga mengambil lidi bila menyapu Masjid Al-Haram, ya, untuk dari jualan dan mengangkat perkataan. Ambil menyapu, tuan ya. Menyapu dan merusak pintu Masjidil Haram pun tuan untuk mendapat keberkatan. Jangan tuan buka pintu tuan. Kalau nak ada apa tentu minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Nak jadi kaya, nak jadi apa kata nak laris apa, nak dapat keberkatan, doa. Ini juga benda-benda yang berapat ni tuan buat apa tuan. Ya. Membawa air zam-zam atau kismis atau kurma atau duit semasa tawaf untuk dijadikan ubat atau penawar untuk duit tersebut jadikan duit. Allah Akbar tuan ya. Jangan kita juga pahaman itu. Baik habis tuan ya. Ini perkara yang membatalkan syahadah ni pun tentang kita boleh tengok jadi ya, menyekutukan Allah dalam ibadat, menjadikan sesuatu sebagai perantaraan antara diri dengan Allah pun tak boleh. Berdoa, suruh orang doa. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, menganggap dan berkeyakinan bahawa ajaran agama lain sama atau lebih sempurna daripada Islam. Agama lain lebih sempurna, anggap. Membenci sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sebagai syariat beliau. Yang ini banyak orang. Ya, yang ini tuan banyak tuan berlaku kepada orang perempuan, bukan orang perempuan. Ya, Rasulullah tetap dah kata poligami ini boleh, tapi orang perempuan kata tak boleh. Kan? Orang perempuan kata tak boleh. No, amal saya tak boleh kongsi. Ya. Jadi tuan-tuan, ya, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata nikah orang lelaki dia ada 4 kota. Orang perempuan kata no, abang, satu saja. Ya, satu saja. Ini tuan-tuan, tak boleh bermadu. Ya, tak boleh bermadu. Orang lelaki kata boleh bermadu, orang perempuan kata tak boleh bermadu. Ni tuan-tuan, walaupun balik dalam mengaji di Mesir, walau mengaji di Jordan, mengaji di mana pun tuan-tuan, balik tuan-tuan dia kata bangki'u ma tabalakum, abang tak boleh kahwin daripada lebih dari satu tuan-tuan. Ya, itu tengah-tengah bukan semua. Ya, ini tuan-tuan nak faham betul. Jangan kita menafikan ya sesuatu, membencikan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sebagai syariat beliau. Tapi kalau sebut mengada-ngada tuan-tuan, ya, sebut ni tuan-tuan memang ramai orang tak percaya tentang ayat Al-Quranul Karim. Tak ramai ayat Quran. Ya, walaupun hukum dalam Islam dah ada. Hukum dalam Islam dah ada. Yang kena memperolok-olokkan agama Allah atau kitab atau sesuatu yang merupakan ajaran agama ini kita boleh. Ya, banyak contoh-contoh ni saya nak sebut banyak juga.
memperolok-olokkan agama Allah, memperolok-olokkan Allah atau kitabnya atau sesuatu yang merupakan ajaran agama, memperolok-olokkan ayat-ayat Allah, bukan. Ya. Yang ketujuh, mempercayai dan beramal dengan sihir. Ini pun tak ada. Ya, perkara yang boleh membatalkan syahadah dan mempercayai, beramal dengan sihir, bersahabat dengan jin pun tak ada. Membantu, menolong orang-orang musyrik atau memusuhi kaum muslimin tak ada. Berkeyakinan bahawa sebahagian manusia diperbolehkan tidak mengikut syariat Nabi Muhammad. Ini lagi tak boleh. Tak ikut syariat Nabi kita Muhammad. Ya, yakin, berkeyakinan pula bahawa sebahagian manusia diperbolehkan tidak mengikut syariat Nabi. Mana boleh? Ya, boleh batal syahadat. 10, berpaling dari agama Allah. Berpaling daripada agama Allah. Gila-gila dahsyat, kan? Atau dari hal-hal yang jadi syariat, yang menjadi syarat mutlak sebagai muslim. Ya, berpaling daripada agama Allah. Berpaling ni kita ambil lain, agama lain. Ya, kita pegang ajaran agama lain, kita tinggal agama Islam. Ni lagi tak boleh kan ni. Baik, kemudian kita masuk kepada minggu yang kedua juga. Tiga ya? Tiga. Ada soalan tadi tuan katanya tentang bersuci, tentang ya tazkiyatun nafs. Ada soalan ya? Saya ada terlihat pada satu macam inilah edaran ni. Apakah pandangan Ustaz tentang amalan berdoa di suatu tempat dalam Masjidil Haram? Amalan berdoa di dalam Masjidil Haram di suatu tempat yang terkhusus. Contoh macam di Muntazam ataupun di tempat air Zam-Zam, Telaga Zam-Zam dan sebagainya. itu tak masalah. Tak masalah. Tempat-tempat yang mustajab tu kena cari. Memang tempat ada doa, berdoa ni ya. dalam Masjidil Haram yang ditentukan tempat yang mustajab. Tak apa kita cari. Memang ada. Memang ada. Kan disebut itu ni, kan? Ada. Di Muntazam, berdepan dengan pintu Kaabah, belakang makam Ibrahim, dalam Hijr Ismail, Taajul Mas, berdoa mustajab. Mana lagi doa mustajab? Ketika tawaf di Baitullah, tawaf kita minta, ya Allah, aku dosa, ya Allah. Itu doa mustajab. Berkenaan doa itu tak, itu kena tekan, cari tempat-tempat mustajab. Ketika di Bukit Safa, abda'u bima bada Allah, inna Safa, itu tempat mustajab. Ketika sa'i pun mustajab. Itu kena doa juga. Ya, jangan doa yang khurafat tadi perlu tiang ji. Tiang ji itu saya tak tahu tiang ji mana. Kan? Tamak perlu ji pula ji tina Allah Akbar. Ya. Jangan tapi yang khurafat. Cari tempat-tempat itu kita berdoa. Ya, ketika minum air Zam-Zam, doa. Kan? Itu tuan doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan lagi mungkin? Tak ada, kita terus. Ya. Masuk minggu yang ketiga, tuan-tuan. Pengertian rukun haji. Betul kan? Betul. Rukun haji ialah pekerjaan yang mesti dilakukan oleh jemaah haji ketika mengerjakan haji. Jika tidak ditunaikan haji, ini kan? Tidak betul ya?
Ada tangan tuan-tuan? Ada? Minggu kedua ni. Ya. Dia sebenarnya minggu kedua tu ada 2 nota. Kita buat ni ada 2 nota. Sebab tu kita masuk minggu kedua ni tak habis-habis. Tuan, ya, ada 2 nota. Ini tuan-tuan ni nota yang ni nota yang terbaru ni. Pengertian haji. Apa makna haji? Kita tengok ya. Apa makna haji? Haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram di Kaabah di Mekah pada bulan-bulan haji. Baik. Bila kita kata haji, pengertian haji. Pengertian haji, pengertian sebab tuan diwajib pada kita ni tuan sekali haji, sekali umrah. Semua hidup kita sekali haji, sekali umrah. Duduk dalam mana? Rukun Islam kita yang kelima. Ya, last sekali. Apabila tuan haji ni 2. Haji dan umrah. Allah Taala kata, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Hendaklah kamu sempurnakan haji dan umrah. Ini tuan-tuan kita minggu 3 selalunya orang Arab tu tak tentunya masuk pengertian haji dan umrah. Baik, kita tengok mudah. Haji dan umrah. Haji dan umrah. Haji dan umrah. Haji bulan haji. Dia ada bulan haji. Apa bulan haji? Kami start daripada haji. Haji bermula daripada 1 Syawal. Ayat puasa. Dan ayat puasa sampailah 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Ayat puasa sampai hari haji. Itu waktu dia. Baik, kita tengok apa pengertian haji. Haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram, Kaabah di Makkah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Bulan-bulan haji itu ni start daripada 1 Syawal, hari puasa. Hari raya puasa sampailah hari raya haji. 1 Syawal sampai 10 Zulhijjah. Boleh tak? Wajib yang pertama haji. Yang kedua, umrah. Umrah kita boleh buat sepanjang tahun. Bila-bila masa kita nak buat. Sebab tu tuan-tuan, orang boleh pergi umrah ni awal tahun, boleh pergi cuti sekolah, pertengahan tahun, bulan haji yang boleh buat umrah. Ya, ujung tahun boleh buat umrah. Bila-bila masa, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, pukul 10 pagi, pukul 8 pagi, nak pergi niat di Tana'im. Kan? Bila-bila masa kita nak buat umrah boleh. Tapi tuan-tuan, ya, seumur hidup kita sekali haji, sekali umrah. Haji yang pertama nama dia haji wajib. Umrah pertama nama dia umrah wajib. Haji kedua haji sunat. Umrah kedua umrah sunat. Boleh tak? Sebab tu orang pergi buat umrah bukan awal tahun, bila-bila anytime kita nak pergi bulan 3, bulan 2 nak pergi umrah. Kan? Nak pergi umrah pula tuan-tuan. Umrah yang pertama kalau dia buat umrah pertama, umrah tu nama dia umrah wajib. Boleh tuan? Ada soalan? Salah. Baik. Ini haji umrah. Dia wajib sekali haji sekali
Umrah ialah mengunjungi Baitullahil Haram, yakni Kaabah di Mekah pada bila-bila masa. Anytime. Untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Ini sejarah ringkas haji. Ini haji. Sejarah ini Nabi mula-mula buat sejarah haji di bawah syariat Rasulullah. Haji telah diwajibkan pada tahun ke-5 pada tahun ke-6 Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat mimpi kemudian mengerjakan umrah disertai dengan 1,500 orang para sahabat. Untuk bayangkan nak pergi ke Mekah, daripada Madinah ke Mekah, buat umrah, talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamd. Daripada 1,500. Pada tahun ke-7 Hijrah mereka membuat umrah qadha. Umrah yang ke-6 tu tak boleh buat lagi. Ya, disekat oleh Abu Sufyan. Terjadinya perjanjian. Ya, perjanjian itu nama perjanjian tahta syajarah itu, ya. Di bawah pokok. Perjanjian Hudaybiyah. Ya. Balik pula Nabi sembelih kambing. Nak lepaskan, dia panggil dam ihsar. Dan niat umrah dan duduk dalam ihram, tapi tak boleh buat sembelih kambing. Balik mula buka. Tahun depan Rasulullah buat umrah qadha. Ini umrah qadha. Pada tahun ke-10 Hijrah Rasulullah telah mengisytiharkan untuk menunaikan fardu haji. Ya, tahun ke-10 barulah Nabi buat umrah, buat haji bersama dengan sahabat-sahabat. Pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah. 25 Zulkaidah. Rasulullah SAW dengan isteri-isteri baginda telah memulakan perjalanan dan diikuti oleh 120,000 orang para sahabat. 120,000 orang. Haji tersebut dikenali sebagai haji Islam, haji akbar ataupun hajjatul wada. Ya. Boleh faham kan? Ada faham? Dalilnya walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullahil Haram, yaitu sesiapa yang mampu dan berpuasa sampai kepada siapa yang mampu, yang puasa. Ini tentu diterang yang berpuasa pun jangan lagi kita. Dan sesiapa yang kufur, yakni ingkar untuk ibadat haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak berhajat kepada sesuatu pun dari sekalian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa atimmul hajj wal umrata lillah. Hendaklah kamu tunaikan haji dan umrah, dua. Bukan haji saja. Ya. Bukan haji saja, haji dan umrah. Kemudian haji, apa makna haji? Ini diterang lagi haji. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Qultu ya Rasulullah, nara al-jihad afdal al-amal, afala nujahid?" Faqala lakunna afdal al-jihad hajjun mabrur. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata ia kepada Rasulullah bahawa kami percaya bahawa jihad itu adalah amalan yang paling utama. Mengapa kami tidak berjihad? Orang perempuan itu dia punya, ya, dua asyik-asyik orang lelaki yang jihad, asyik-asyik orang lelaki yang jihad. Kadang-kadang dengki juga orang perempuan, kan? Dengki. Sebab tu orang perempuan ni jangan takut. Orang perempuan ni takut. Sebab Rasulullah kata apa? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kamu sebaik-baik jihad itu adalah haji yang ikut haji. Dapat haji mabrur, jihad, berjihad. Sebab tu tuan-tuan, orang pergi haji keluar duit RM1 dibalasi dengan 700,000.
Pahala jihad itu. Kan Allah Ta'ala kata 100 biji padi ditanam sebiji gandum, tumbuh pokok, keluar 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai ada 100 dalam 700. Dapat 700 biji. RM1 Allah ganti dengan 700 biji. Hebat katanya. Orang yang berjihad di jalan Allah, Allah bagi 700. Ya, sebab kita kedua datang ke masjid di mana ada dubur dan tabung, Allah bagi ganjaran RM700 di akhirat. Ya, RM700. Ya, tukang buku dalam tabung itu RM1. Kalau RM10 lagi banyak. Kan? Kalau tak boleh bungkus RM10, bungkus RM50. Jadi tuan-tuan, itu amalan kita tuan-tuan ya, amalan yang akan kita kutip ya. Kelebihan haji dan umrah. Ini kita nak sebut mula-mula mendapat status tetamu Allah. Ini tetamu Allah ni best. Yang saya kata dulu tuan-tuan, jadi tetamu Allah ya. Jadi tetamu Allah, sebut saja tetamu Allah. Orang yang paling best. Pertama doa dia makbul. Kedua dia disebut dosanya diampuni oleh Allah. Selamat daripada kecelakaan untuk diksesa sebagai Yahudi dan Nasrani. Mendapat ganjaran yang besar. Yang keempat, mendapat bahagian di dalam doa keampunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 5, bersih seperti mana bayi yang baru lahir. Balik dosa kita bersih. Ya. 6, di antara jihad yang paling utama. 7, haji yang mabrur, tiada balasan melainkan ya syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak dibalasi orang yang balik daripada haji ini, nak balas apa? Nak bagi apa? Ganjaran apa? Nak bagi sebiji kereta bisnis, tak layak. Nak bagi sebiji rumah, tak layak. Ya. Jelas sekali Allah Ta'ala kata syurga. Orang yang balik haji ni, semua ni kalau haji dia mabrur, confirm ahli syurga. Confirm ahli syurga. Laisa lahu al-jazaa'u illa al-jannah. Ya, tidak layak bagi orang yang balik haji ini dapat title haji melainkan syurga Allah. Ini tuan-tuan, kelebihan. Manfaat duniawi, pertemuan orang Islam seluruh dunia, kepentingan perniagaan ekonomi, tuan-tuan, menunjukkan persamaan di kalangan orang Islam sama ya. Itu duniawi. Ukhrawi, camp latihan perempuan kepada ibadat di tempat camp kita. Di sana pilih camp. Camp latihan membentuk kepribadian Muslim. Dia uji sabar, uji tuan-tuan. Nak pergi semayang sejam lagi kita dah sampai di masjid. Ya, tuan-tuan, semua tu tuan-tuan kena uji tuan-tuan. InsyaAllah kita akan berhenti dulu di sini. Hari kita akan sambung tentang pengertian haji mabrur. Kita sambung sikit manfaat ukhrawi. Boleh tuan-tuan, kita minum dulu kita. Jadi tuan-tuan, nak minum, kita datang. Pulang kita sambung lagi tuan-tuan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, mendapat ganjaran pahala melihat Kaabah. Ini kita sebut. Allah Subhanahu wa taala menurunkan 120 rahmat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari Allah turunkan 160 rahmat. Enam 60 rahmat untuk orang yang tawaf. 20 rahmat untuk orang yang melihat bait Allah sahaja. 40 rahmat untuk orang yang sembahyang. Ya. 20 rahmat untuk orang yang melihat. Tengok saja kamu dapat 20 rahmat. Kita sekarang ni tuan-tuan nak dapat rahmat. Nak dapat rahmat Allah, datang ke masjid ada rahmat.
Datang ke masjid dapat rahmat. Sebab tuan-tuan EJK ni kena buat sesuatu dan bagi orang yang luar-luar ni datang. Bijak saja datang masjid dapat rahmat. Dapat rahmat Allah. Di Baitullah tuan-tuan, tengok saja Baitullah 20 rahmat. 5. Melatih diri supaya mengikhlaskan amalan hanya kerana Allah. Ini nak latih diri kita ni tuan-tuan. Jadi nak dapat amalan yang ikhlas, mukhlisin dan abudi. Ikhlas. Sebut ikhlas ni. Ya, sebut ikhlas. Ikhlas bukan ikhlas. 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 Ikhlas tuan-tuan, ikhlas. Ya, buat ganjaran nak dapat ganjaran. 6. Mendapat pujian Allah di hadapan malaikat. Orang yang pergi haji mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat. 7. Mendapat haji yang mabrur. Haji mabrur laisa wal jazaa'u illa jannah. Haji mabrur. Manfaat ukhrawi dapat haji mabrur. Bila dah haji mabrur, balasannya adalah syurga. Baik, dan macam mana dapat haji mabrur? Apa pengertian haji mabrur? Apa pengertian haji mabrur? Ada tak dalam nota tugas? Ada ya? Haji mabrur pada syarat ialah haji yang istimewa dan balasannya ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Manakala lawannya ialah haji mardud ataupun haji mabrur. Itu saya tambah. Haji mardud iaitu haji yang ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian haji mabrur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu al-jazaa'u illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan baginya melainkan syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini tingkatan haji kita. Tingkatan haji. Tingkatan haji. Pertama, haji mabrur. Yang kedua, haji makhsus. Yang ketiga, haji makbul. Yang keempat, haji mardud. Kalau kita Raisa betul dia mula-mula makbul. Ya. Makbul ni dua hari. Ya, dulu cukup makan. Cukup makan ni. Makbul kita orang Melayu panggil makbul. Makbul. Ya, makbul. Makbul tu dah. Mardud tak terima. Kalau Isa tuan-tuan, kalau rasid ni gagal. Rasid gagal. Kita bagi makna juga ya. Maksus, apa yang maksudkan dengan maksus? Mabrur, ya. Haji yang diterima, tuan-tuan. Haji yang sah dan diampun segala dosa-dosanya. Haji yang tak diterima ialah haji mardud kerana kekurangan syarat-syarat dan rukunnya. Rukun atau sebab yang lain yang boleh menyebabkan terbatal haji. Boleh tidak? Ada soalan? Ada soalan tu barangkali dengan ya? Haji yang diterima haji makbul, haji maksus, haji mabrur. Tengok tuan-tuan, ini haji yang paling tinggi dan istimewa. Haji mabrur ni haji yang tinggi.
diampun segala dosa, mengekalkan ibadat hingga akhir hayat dan dijamin masuk syurga. Amalan dia stabil, istiqamah. Balik daripada Mekah, amalan Mekah pun tak boleh. Amalan Masjid Nabawi. Ya. Balik daripada haji, amalan dia istiqamah. Istiqamah betul kan? Semayang waktu, tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu ada. Ya. Kalau orang nak buat apa-apa semua dia ada. Jadi tuan-tuan, ni orang yang mengekalkan haji, dapat haji mabrur. Haji mabrur ni tuan-tuan, doa dia makbul di sisi Allah. Makbul. Ya. Itu yang mabrur. Kemudian dijamin pula masuk syurga Allah. Haji maksus haji yang sah dan diampun segala dosa-dosanya. Sah haji diampun segala dosa-dosanya. Haji makbul, haji yang Allah Ta'ala terima, ya. Dia ni cukup makan ni tuan-tuan. Ya, tapi ilmu tak ada. Ilmu faham tuan-tuan. Kalau haji mardud, haji yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Panduan mendapat haji mabrur, tuan-tuan ingat ya. Yang ini penting tuan-tuan. Yang ini penting sekali. Sebelum menunaikan haji, niat ikhlas kerana Allah. Mempersiapkan diri dengan ilmu manasik haji yang kita buat ni. Berkemah ilmu-ilmu ni tuan-tuan. Berkemah ni. Ya. Mempersiapkan diri dengan ilmu manasik haji dan wang secukupnya dari sumber yang halal dan berzakat. Wang dia, simpanan dia dah keluar zakat semua. Khudh min amwalihim sadaqah. Melakukan amal ibadat dengan sempurna seperti salat, menunaikan semua rukun Islam. Kita nak pergi ras ini nak pergi sempurna, lengkap pula ilmu. Ya, rukun Islam kita kelima. Itu kan. Sebelum menunaikan haji. Sebelum menunaikan. Panduan lagi semasa menunaikan haji. Masa nak pergi pula, apa nak buat? Menyempurnakan rukun dan wajib haji dengan betul. Ini tuan-tuan, bila duduk dalam ini tuan-tuan kena faham sungguh-sungguh rukun haji, wajib haji. Rukun haji, wajib haji. Anda faham? Ya, apa yang dikatakan rukun, apa yang dikatakan wajib. Untuk kita akan belajar tuan ya. Rukun haji, wajib haji dengan betul. Membayar dam yang berkaitan, tinggalkan larangan-larangan ihram, tidak melakukan sifat madhumah, sifat keji, sifat fusuk yang saya kata fasik tadi, fusuk, sifat jidal, sifat rafas. Rafas ni boleh? Rafas ni mula-mula dengan isteri, suami isteri, sumur, ya, mula-mula sumur itu dipanggil rafas. Ya, rafas wala fusuqa. Jangan buat mana-mana tu tuan. Dalam haji, fala rafasa wala fusuqa, wala rafas, wala fusuqa, wala jidala. Jangan buat benda fasik. Fasik ni boleh tak? Fasik ni melakukan sebarang dosa. Dalam haji tak boleh dilakukan sebarang dosa. Sebarang dosa, dosa kecil. Sekalipun dosa kecil. Dosa besar tu dah tak boleh buat. Dosa kecil pun tak boleh buat. Ya, sebarang dosa. Wala fusuqa. Sebab tu tuan-tuan nak hilang benda-benda fasik ni, kena banyakkan istighfar dan sedekah. Sedekah. Sebab tu tuan-tuan kunci dia, kunci dia. Kalau rajin istighfar, rajin baca Quran, rajin sedekah, boleh nak dapat ni kunci, nak dapat ni.
Tidak melakukan sifat madmumah. Ini tuan-tuan. Ya. Selepas menunaikan haji, apa contoh orang yang dapat haji mabrur? Menjauhkan diri dari dosa dan perkara munkar. Ini tuan-tuan. Dah balik daripada haji, tak buat dah benda-benda dosa. Tak buat dah tuan-tuan. Duduk ambil ekor. Tak bila tuan-tuan. Ya. Memperbanyakkan amal soleh untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah. Iman yang masih meningkat, makin hari meningkat. Rajin penuh orang, rajin datang ke masjid, rajin istighfar, rajin puasa. Tuan-tuan ya, kalau di sini kami ini puasa, ya, tapi nak puasa Allah, ini kita puasa itu, ya, contohnya puasa. Tapi kalau orang yang dah rajin biasa puasa, dia tentu tak ada apa biasa. Bagaimana pun biasa. Ya, puasa di sini kami, sini kami. Baik. Memperbaiki diri ke arah yang lebih sempurna dari segi akhlak dan kelakuan secara berterusan. Dia berusaha perbaiki diri dia lebih sempurna. Ya, dari segi akhlak dia, kelakuan secara berterusan, berterusan, istiqamah. Akhlak dia berterusan. Ya, akhlak yang baik, akhlak yang baik. Dulu kalau tak, dulu tak rajin hormat orang, sekarang dah hormat orang. Ya, dulu tak rajin main masjid, sekarang dah rajin main masjid. Dah rajin sembahyang. Ya, dulu tuan-tuan, dulu di kedai kopi dah tak duduk dah, main duduk ni masjidnya tuan-tuan. Ini tuan-tuan ni ubah sikit. Tu haji mabrur, dapat haji mabrur. Ya, sentiasa datang masjid tiap-tiap waktu. Ya, tiap-tiap waktu tuan-tuan datang masjid. Berusaha menjadikan sembahyang ni dulu tak khusyuk, dah khusyuk. Ini tuan-tuan, kita ni tuan-tuan dalam apa hidup kita ni tuan-tuan, yang penting sekali sembahyang kita khusyuk. Sembahyang kita ni khusyuk. Ya, kalau kita duk main sembahyang kita tak tahu ada. Cuba tuan-tuan praktikkan tuan-tuan sembahyang jadi khusyuk. Sembahyang kita ni jadi khusyuk tuan-tuan. Okey. Ya. Kemudian tuan-tuan dapat haji mabrur kena berdoa. Bermohon haji nak dapat haji mabrur. Baik, ramai kita doa tuan-tuan. Allahumma ja'alhu حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. Doa ni kalau bahasa Melayu, ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah haji yang mabrur dan ampunkanlah dosa-dosa hamba dan pekerjaan haji yang dipuji, amalan saleh yang diterima dan perniagaan yang tidak merugikan. Ini tentang haji. Hari-hari kena doa. Sepanjang haji itu Allahumma ja'alhu hajjan mabruran. Ya Allah, jadikanlah haji aku haji yang mabrur, wa dhanban maghfura, dan dosa-dosa yang diampuni, wa sa'yan mashkura, ya, dan dosa hamba kerjaan yang dapat mashkura, wa amalan salihan maqbul, dan amalan salih yang maqbul, wa tijaratan lan tabur, perniagaan yang tak merugikan. Ya, kita kena doa. Syarat-syarat wajib haji dan wajib umrah ni biasa tuan-tuan. Pertama, Islam. Nak pergi buat haji ni, pertama sekali syarat dia mesti Islam. Tak boleh jadi, ya, orang kafir nak pergi buat haji tak boleh. Ya, kalau nak buat haji dia mesti syarat dia Islam. Yang kedua, balik. Orang kedua panggil balik, betul, balik. Tidak wajib bagi yang belum balik. Tapi kalau hak kecil nak pergi juga haji, macam mana dapat betul?
Yang kecil pun nak pergi juga. Boleh dia dapat haji kecil. Kan? Tapi kalau dah balik, dia kena ulang balik buat. Kalau dah balik dah, dia kena buat balik. Dulu dia kecil-kecil ikut ayah dia habis buat, mak dia habis buat haji. Tapi dah balik, dia kena ulang balik. Wajib dia sekali lagi buat. Ya? Haji kecil dapat haji besar. Buat haji orang kecil tuan-tuan, kan? Baik, syarat nak dapat wajib nak pergi haji ni tuan-tuan, mesti berakal. Tidak wajib bagi yang tidak siaman. 3 ruku tak cukup. Ya, bagi tuan-tuan nak pergi haji, nak pergi Mekah ni, jangan sampai kita hilang ingatan. Sebelum wukuf di Arafah, ya, sebelum nak pergi tu kena bagi elok balik. Ini nak pergi untuk ingat ni, ya. Kadang-kadang tak siaman, dihilang akal. Duduk tak duduk tengok atas bawah ni, aku ni duduk di Johor pula lagi sekali duduk di Johor. Padahal dia duduk di Mekah. Dia juga, ya, duduk tak duduk nak balik, duduk kira nak balik juga. Nak tahan barang nak balik. Ini orang belah Sarawak, belah Sabah. Sarawak juga. Dia ingat Mekah ni tahan barang boleh balik ke rumah lah. Nak balik. Orang kata Pak Haji ke mana? Saya nak balik rumah saya, nak tahan barang boleh untuk dia. Ya, ini lupa ingat. Ini tuan-tuan, kalau orang jadi macam ni, bawa pergi depan Baitullah, pergi istighfar. Maya sunat taubat minta ampun kat dia. Pergi depan Baitullah, tawaf sambil tawaf minta ampun. Apa dosa dia buat dulu dosa. Ya. Sangat sampai hilang akal, Ya, itu tuan-tuan, itu kesan amalan kita dulu ni. Kita buat mudah-mudahan tak elok. Bila kita pergi ke Mekah, jadi dihilang. Bukan amalan. Orang suruh bawa suami Allah ni pergi ke depan Baitullah, minta ampun, minta taubat. Ya, agar Allah ampun dosa dia. Sebab tu tuan-tuan, orang pergi Mekah ni minta lah apa-apa. Ya, bawa dosa yang menggunung dosa dia, diminta depan dia, minta Allah akan ampun. Allah akan ampun dosa dia. Sebab tu tuan-tuan, bawa ada dosa banyak mana pun dia. Sebab tu artis itu kalau minta ampun kepada Allah, dosa banyak minta ampun, balik belum lagi diri. Ini tuan-tuan, artis ni, ya, sebab kita nak sebut tu tuan-tuan, dengan jaga, jangan berulang-ulang dosa kita. Dosa banyak mana pun kita pergi ke Mekah, Allah ampun dosa. Ya, tuan-tuan, kena taubat Allah. Yang seterusnya merdeka, tidak wajib ke atas hamba. Hamba tak wajib di Mekah. Ya, yang wajib orang yang merdeka. Berpuasa tidak wajib ke atas mereka yang mampu ni mana? Berpuasa dengan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri itu ada tambang pergi balik, ada bekalan nafkah, ada kenderaan pergi balik, terbang ada, tiket ada, tuan-tuan. Aman dalam perjalanan. Ya, aman dalam perjalanan, tak ada perang-perang, tak ada. Sihat tubuh badan, ini pun syarat. Di antara syarat-syarat nak pergi haji ialah berpuasa, sihat tubuh badan. Nak pergi haji, darah tinggi naik, kencing naik tinggi, ya. Lalu ada satu lagi tuan-tuan, kita tahu apa penyakit dia? Kencing masih, ya. Orang Kelantan sebut kencing masih, ya. Saya suatu hari kita duduk dengan doktor
tidur sebantai dengan doktor pergi umrah. Doktor Fauzan kata tuan pergi belas 19. Doktor Fauzan duduk tidur sebantai juga. Dia kata ustaz tahu tak, Kecil Manik ada satu orang Kelantan. Dia pergi hospital. Dia Kecil Manik nak pergi ambil ubat Kecil Manik. Sampai hospital tunggu bukan lama. Tiba-tiba tuan-tuan dia bangkit jalan-jalan tuan-tuan, ada ambil dari rumah. Kecil Manik. Dia orang Kelantan dia tak tahu. Ya. Orang Kecil Manik dia kata, hamba tak mau Kecil Manik. Hamba nak Kecil Manik, dia kata. Dia tu Kecil Manik bisa cepat. Masuk cepat, minum ubat cepat, dan dari cepat. Dia kata, hamba tak mau Kecil Manik. Hamba nak Kecil Manik. Kecil Manik. Aku bukan lawan sikit juga ya. Kecil Manik. Itu cerita doktor tu. Ya. Baik, berkesempatan sihat tubuh badan, berkesempatan masalah. Ada masalah. Berkuasa dengan diri sendiri, berkuasa dengan pertolongan orang lain. Ya. Boleh buat badal haji. Badal haji ni untuk ayah. Ataupun orang lain tolong, pertolongan orang bagi tambah. Orang bagi tambah pun kira dia berpuasa dapat tiket free. Oh, itu masuk tilawah Al-Quran ataupun ya bercetus kumah dapat tiket free di Mekah. Dapat tiket free. Ya, itu dikira berpuasa dapat tiket free. Orang begitu. Macam saya dulu tuan-tuan tahun masa saya mengaji Pusat Islam sekali dengan Ustaz Muhammad Mufti. Tahun 3 tuan-tuan dapat tiket free. Pergi ke majlis menghafal Quran dia tuan-tuan. Duduk atas bangku. Siapa duduk bangku tu dapat orang cabut dia cabutan dia dapat pergi Mekah free sama free. Kena kat saya tu. Allah Akbar semuanya tuan. Ya. Duduk atas bangku dia, duduk atas bangku dia. Orang nak cabut ni, semua orang duduk. Ya. Siapa datang majlis menghafal Quran peringkat kebangsaan. Tetamu. Ya. Jadi duduk dia. Duduk dapat tuan-tuan. Saya dapat tuan-tuan cabutan pergi tuan-tuan. Tahun 3. Ya, mengaji Al-Quran dapat pergi Mekah. Free. Pertama kali tuan-tuan dapat pergi Mekah. Ya, seronok tuan-tuan pergi Mekah. Ya. Ini tuan-tuan. Dia lepas tuan-tuan. Hasil pertolongan dia dapat tiket free. Pertolongan orang lain. Ya, dapat tiket free. Duduk atas bangku dapat tiket free. Cuma ni di sana kita kena ambil rezeki. Hotel kena cari, makan kena cari sendiri kan. Cumanya tambang saja tuan. Tambang Mas National Line dan free. Duduk dia. Kemudian berpuasa juga tidak uzur tidak dapat. Ya, kalau uzur tak dapat mengerjakan diri sendiri, ya, dia kena buat badal haji. Kalau uzur dia kena badal haji. Pertolongan orang ni badal haji. Itu bagi orang yang uzur. Uzur ni macam tak boleh bilang, tak larang. Ya. Uzur syar'i dia masuk. Ya. Marah. Sakit nak membawa kepada maut. Tak ada harapan sembuh. Tak ada harapan sembuh. Ini tuan boleh buat badal haji, lepas haji. Atau sakit yang tiada harapan sembuh.
atau terlalu tua yang tak ada harapan sembuh boleh buat badal haji, atau yang telah meninggal dunia yang berupaya semasa hayatnya tapi dia dah mati. Macam sepupu saya tu kan, saya cerita kat tuan-tuan, sepupu saya ni tuan-tuan, lagi sebulan nak pergi haji. Lagi sebulan nak pergi haji, suami dia meninggal. 3 kali pengsan juga, 3 kali pengsan. Tengah malam lagi dia pengsan. Ya, lagi sebulan kawan nak pergi khusus haji apa semua macam tuan-tuan datang khusus haji, dah beli beg, dah beli kain ihram, dah beli telepon, beli spray apa semua, ubat semua, bubuh satu beg suami, satu beg ya buka isteri nak buka, suami, tiba-tiba suami mati. Allah Akbar. Sebulan lagi tak pergi, dah tahu dah sebulan lagi. Ya, suami mati suami tuan-tuan, 3 kali pengsan. Allah, nangislah. Macam mana nak hilang? Rindu suami, rindu. Last sekali tahun depan, lepas juga baru boleh. Tahun tu tak boleh. Sebab dia dalam iddah. Orang perempuan dalam iddah tak boleh. Berbatal, bagi tahu tak mau mati, tak boleh. Tahun tu tak boleh. Dia qada, so ni tahun depan. Ya, tahun depan. Bagi tahu tak mau saya nak pergi haji tahun depan dengan anak saya. Tapi ada mahram ganti anak lelaki dia. Itu tuan-tuan ya. Yang tu lelaki dia buat badal haji, tak sempat nak haji. Lagi sebulan lagi mati. Allahu Akbar. Jadi ini tuan-tuan syarat dengan Nabi berkuasa yang ketiga. Tengok syarat tambahan bagi perempuan dengan izin suami, dengan izin wali, ditemani oleh suami mahram ataupun perempuan yang dipercayai. 3 orang nak jalan jauh, ada mahram. Ini mahram bagi seorang wanita. Orang perempuan kalau baby tak tentu halal, musafir tak tentu halal, orang perempuan dia mesti ada mahram. Ya, datuk, bapa, ni tuan-tuan boleh baca sendiri lah. Ya, bapa, saudara, ini tuan-tuan, ini segala ya mahram bagi seorang wanita. Kalau tak ada atas, bapa mertua, bapa tiri, bapa saudara, bapa sesuai. Ya, wanita lain bawah, anak, cucu, seterusnya. Dengan cucu, biar saudara, ya, cucu saudara boleh. Itu semua tu tuan-tuan mahram. Perbezaan antara rukun dan umrah, rukun haji dan rukun umrah. Baik, ini kita masuk ke yang kita nak haji ni tuan-tuan. Ya, ada 3 slide. Kita akan haji tuan-tuan sekitar haji rukun, wajib, kemudian sunat. Tiga kita lihat. Hanya ni tuan-tuan nak haji yang kata 16 siri. Ya, nak kena hafal. Rukun haji, niat,
Yang kedua, wukuf di Arafah. 3, tawaf. 4, apabila kita sa'i. 5, tahallul ataupun bergunting cukur. Tahallul ada 2. Tahallul awal, tahallul tsani. 6, tertib. Nampak anda? Tertib. Boleh tak? Niat wukuf di Arafah, sa'i, tahallul. 6, ini kalau nak pergi haji. Ya. Ini banyak. Haji. Kalau haji lah. Kalau umrah. Umrah pun ada 3 lah. Umrah, rukun umrah, wajib umrah, sunat umrah. 3 juga. Boleh tak? Orang belakang boleh. Dapat tak nampak? Bila dia kata siapa tak nampak? Anak luar nikah. Itu Firabli juga. Ya. Rukun haji. Ya, kalau wajib haji, wajib. Apa beza ni? Apa beza di antara rukun dan wajib? Dalam itu sebut 2 ayat. Sunat lain pula. Sunat ni adalah sunat sebelum niat, sunat semasa niat, sunat selepas, ya. Sunat semasa niat. Masa kita nak niat pencapaian apa? Kemudian sunat di dalam ihram. Boleh tak? Nanti kita akan tunjuk apa makna sunat. Niat di miqat. 2, ya, meninggalkan larangan ihram. Larangan ihram. Berapa ihram? 13 tahun. Ini kita akan belajar lagi depan. Jaga lagi itu tadi. 3, mabit di Muzdalifah. 4, perkara yang berada di Mina untuk anda tahu. Ini wajib. Apa beza antara rukun dan wajib? Ini tentang rukun haji dan wajib sama. Baik, kita tengok satu-satu. Boleh baca tulisan ni? Saya tulis Jawi ke tidak? Boleh? Setengah orang Jawi dia tak boleh baca. Dia tahu Rumi kan? Rumi tu kita tengok nama. Ya, kita tengok. Tu Rumi kita tengok. Ya. Beza di antara rukun haji, kita tengok. Rukun haji pertama, apa makna rukun? Sini kan? Perbezaan antara rukun haji, wajib haji kan? Ini wajib haji dan umrah. Yang ini rukun haji dan rukun umrah. Tapi kalau kita ambil misal contohnya, tuan balik tengok dulu. Ya, balik tengok dulu. Kalau umrah, dia lain kita kan? Umrah tuan, dia ada niat, tapi tak ada wukuf di Arafah. Yang umrah dia tak ada wukuf di Arafah.
Dia ada niat, tawaf, sa'i, tahallul satu ya. Kemudian tertib, dia 5 saja. Tapi kalau haji dia tambah satu lagi, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Wajib haji dan wajib umrah. Kalau wajib umrah dia ada 2 saja. Kalau wajib haji dia dapat banyak lagi kita. Boleh faham juga ni? Boleh mana papa kita kecil itu kan? Boleh kecil. Ya. Orang belakang boleh faham. Kalau tak faham duduk main depan gitu. Ya, duduk depan. Ya. Jadi kalau yang tak faham duduk di depan bagi betul. Ya. Jadi ada soalan katanya? Ada soalan? Ya. Wukuf. Tak dengar. Masa wukuf. Masa wukuf 9 Dzulhijjah. Nanti kita akan ngaji. Kita akan belajar ini. Yang ni baru rangka. Ya. Rangka kita nak ngaji rukun haji dan rukun umrah. Wajib haji dan wajib umrah. Ya, minggu depan kita akan masuk tentang perbezaan antara wajib haji dan wajib umrah. Beza dulu. Tuan-tuan nak beza dulu. Lepas tu barulah kita masuk tuan-tuan. Ya. Ni ambil ni. Barulah masuk rukun haji. Ya, rukun haji. Baru kita masuk jenis-jenis haji. Macam mana nak buat haji? Macam mana nak buat? Apa yang dinamakan haji tamattu? Apa nama haji ifrad? Apa nama haji qiran? Dia ada 3 jenis. Ya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, bezanya kita haji dengan umrah. Haji dengan umrah. Ya, kita macam kita dah sa'i, dah tawaf, kita dah tahlul. Kalau umrah, kita dah tahlul, maknanya kita dah habis kan? Umrah. Kalau dalam masa kita mengerjakan haji, kita masih tahlul tu, kita boleh ke kita tanggalkan kita punya ataupun sampai sudah kita mengerjakan Haji dengan umrah lain. lain. Tapi yang samanya tawaf, sa'i sama. Tahallul tu tahallul akan datang kita akan sebut. Ya, saya akan terang tuan-tuan. Pertama sekali kita nak buat umrah dahulu. Kan? Sebelum kita nak masuk kepada umrah dan amalan, macam mana nak buat umrah, macam mana nak buat haji. Macam mana nak buat umrah, macam mana nak buat haji. Faham satu-satu, tuan-tuan. Boleh? Jadi tuan-tuan jangan gelak-gelak tuan-tuan. Jangan kita dulu semua orang yang haji di mana ni. Ya. Jadi tuan-tuan, pertama sekali saya nak masuk minggu depan ni tentang jenis-jenis haji. Haji yang pertama haji ifrad. Haji yang kedua haji tamattu. Haji ketiga haji kita pilihlah 3 haji. Ya, 3 haji ni. Kita nak buat haji mana? Kalau kita pilih penerbangan yang pertama, penerbangan awal, kita nak buat haji apa? Kalau kita nak pilih penerbangan pertengahan, kan? Kita dapat beritahu ni, kita bisa lah.
Tapi penerbangan kita penerbangan pertengahan. Kita nak buat haji apa? Tanya. Kita makan masuk jenis A. Kalau penerbangan kita tu penerbangan akhir, dekat-dekat nak wukuf lah yang Arafah, dekat-dekat nak wukuf. Wukuf tu bila? 9 Zulhijjah. Kita nak guna haji mana? Pilih. Haji ifrad kah? Haji tamattu' kah? Haji qiran. Kedatang. Boleh tak? 16 maka kita langgar ya, kita ada dekat haji. Ada lagi soalan? Tak ada. Minggu depan kita akan sambung tentang jenis-jenis haji. Ya, kalau lebih nak faham lagi, kita akan masuk haji tamattu'. Bukan itu, haji tamattu'. Boleh tak? Ada soalan? Tak ada. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina alimna bita'wil Allahumma ja'alna min al-naji'in. Allahumma ja'alna min al-rashidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw. Wassalamualaikum